Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi kita di rancangan Kayak Kail Kumpau. Kisah yang menceritakan mengenai pengalaman seorang pemuda memancing di atas kayak yang sering kali kumpau. Cuaca yang baik untuk turun memancing. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu mendung. Ini adalah Eri. Beliau tidak ada kena-mengena dengan siomay yang pernah viral di Malaysia satu ketika dulu. Beliau merupakan seorang kaki pancing yang selalu kumpau. Hari ini, beliau turun memancing bersama temannya dengan menaiki kayak. Matlamat beliau pada hari ini ialah untuk tidak kumpau, tidak kisahlah ikan apapun yang naik asalkan tidak kumpau. Rakan-rakan sedang mempersiapkan senjata masing-masing untuk turun memancing. Bersiap dengan gaya-gayanya yang tersendiri. Adakah ini siomay yang sering diperkatakan oleh rakyat Malaysia suatu ketika dahulu? Bukan, beliau bernama Nizam aka Coral Hunter, temannya kepada Eri untuk trip kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel beliau. Hari ini Eri dan Nizam terkomplot bersama-sama dengan masta-masta di dalam dunia perkayakan di Malaysia. Yang berbaju biru itu bernama Luke. Hampir semua pemain kayak mengenali channel YouTube beliau. Dan yang berbaju merah itu adalah Nadi Fish Hunter, salah seorang YouTuber kayak yang terkenal. Setelah mengenali semua pemain-pemain kayak pada hari ini, tanpa melengahkan masa kita, jom kita melancor. Ini merupakan saat-saat Eri melancorkan kayaknya. Ombaknya tidaklah terlalu besar dan bahaya. Akan tetapi, ombak begini masih lagi boleh memterbalikkan sesebuah kayak jika pengendali kayak tidak mengambil prihatin tentang keadaan semasa. Kayuh dengan laju dan laju untuk melepasi kawasan yang berombak. Mengejar kawan-kawan yang lain yang meninggalkan Eri di belakang. Memecut tanpa mempedulikan hard limit kelajuan cahaya. Kaki hampir kekejangan karena memecut dengan lajunya. Tetapi Eri tidak berputus asa untuk mengejar kawan-kawannya yang berada di hadapan. Sudah begitu hampir. Kayuh dan kayuh lagi. Cai yok Eri. Akhirnya, dengan menggunakan kelajuan super cahaya Eri sampai di sebelah Nizam. Seperti biasa, untuk permulaan pancingan hari ini, Eri akan menggunakan Apollo uki-uki sabiki bersize 10 untuk mencari umpan hidup. Umpan ini kebiasaannya digunakan untuk trolling di belakang kayak. Lihatlah kepada fish finder itu, sekejap on sekejap off. Sepertinya sudah mau dilemparkan sahaja ke dalam laut. Ini semua boleh menyebabkan kemarahan yang tidak terkawal. Dan sekali lagi Eri menggunakan kelajuan cahaya supaya cepat sampai ke menara putih itu untuk memulakan sesi pancingannya pada hari ini dengan menggunakan Apollo uki-uki sabiki bersize 10. Jatuhan Apollo yang pertama. Jatuhan Apollo yang kedua dan fish finder masih lagi berfungsi. Yang ketiga.
Yang keempat. Dan Nizam sepertinya sudah mendapatkan ikan umpan untuk di trolling. Adakah aku kumpau Apollo? Jatuhan yang kelima. Yang keenam kalinya. Yang ketujuh. Yang ke-50 kali. Jatuhan yang ke-70. Dan akhirnya Eri menerima hakikat bahwa beliau sedang mengalami kumpau Apollo. Beliau mengambil keputusan untuk mengepau Nizam umpan ikan trolling seekor. Dan beliau pun meneruskan aktiviti memancing dengan cara menrolling umpan hidup. Semasa menrolling menuju ke spot karang, fish finder Eri telah langsung tidak mahu hidup. Sepertinya hari ini Eri akan memancing secara membuta tuli. Ketika sedang asyik leka dengan kayuhan gaya perlahan, joran yang ditrolling disambar seekor ikan secara mengejut. Akan tetapi, kamera tidak menyempat untuk merekam ketika trolling disambar ikan. Marilah kita saksikan sama-sama ikan apa yang bakal dinaikkan oleh Eri. Tampak seperti ikan yang kuat melawan. Adakah ianya seekor tenggiri? Ataupun seekor banang? Atau adakah seekor talang? Aku confused. Masih lagi melawan. Tidak mudah mengalah ikan ini. Sepertinya mahu diajar supaya mengalah. Eri sedang mengayuh mesinnya dengan secara konsisten. Sepertinya sudah mahu tiba ikan itu. Dihenjut lagi rodnya untuk mengemaskan lagi mata kail di mulut ikan. Akhirnya, ikan yang dinantikan telah muncul di permukaan air. Yaitu dia. Ikan ini dipanggil banang. Ataupun ikan todak. Sepertinya mata kailnya tersangkut di badan ikan. Patutlah berat serupa bas sekolah. Karena kemarahan melampau ikan ini kepada Eri, beliau coba untuk mematuk tangan Eri, hahaha. Masih lagi menggelupur untuk melepaskan diri. Sabar, akan ku lepaskanmu sebentar lagi. Kata Eri di dalam hatinya. Eri pun mengambil sebilah layar memancing. Dan beliau pun mencoba untuk mencabut mata kail mata tiga yang tersangkut di badan ikan. Dan akhirnya ikan itu pun bebas berenang-renang di lautan yang luas ini. Selamat jalan ikan todak ataupun banang, terima kasih karena sudi singgah di joran Eri pada hari ini. Dan akhirnya Eri sampai di spot karang anti kumpau beliau. Tanpa melengahkan masa, beliau pun menjatuhkan jigdang yang pertama. Dan apakah itu sebenarnya jigdang? Inilah yang dinamakan sebagai jigdang. Yaitu jig bercampur baur dengan udang. Bagi seorang pemancing yang kurang berpengalaman seperti Eri, beliau menggunakan teknik ini untuk mengelakkan kumpau. Tetapi adakah beliau tidak kumpau jigdang pada hari ini? Mari kita meneruskan jatuhan jigdang untuk kali kedua. Yang ketiga. Keempat. Dan setelah beberapa ratus kali Eri menurunkan jigdangnya, tanpa berputus asa, akhirnya Eri mendapat strike jigdang yang pertamanya. Apakah ikan yang bakal dinaikkan oleh beliau? Joran beliau membengkok dengan jayanya. Tangan mengayuh dengan lajunya. Dan akhirnya, ikan itu muncul di atas air. Ikan kerapu singa lagi. Entah mengapa ikan ini terlalu suka kepada Eri, di setiap video-video Eri yang lepas ikan ini senantiasa sahaja didaratkan oleh Eri. Tidak kira masa, tempat ataupun cuaca yang berlainan, ikan ini tetap mahu memakan umpan Eri. Setelah melepaskan semula ikan kerapu singa itu ke habitat asalnya, Eri merelot semula jigdangnya dan meneruskan misi berjigdangnya pada hari ini.
Melemparkan semula jigdangnya ke dalam air lautan yang luas ini. Setelah puas berjigdang dan tiada ikan yang menyambut umpan, Eri menukar gaya pancingan dengan menrolling umpan hidup. Inilah bentuk rupanya umpan ikan hidup yang ditrolling oleh Eri. Setelah beliau mengayuh sejauh 3 km, tiada ikan yang mahu menyambar umpan trolling Eri. Beliau dan Nizam telah tiba di satu spot yang lain dan meneruskan aktiviti berjigdang di sini pula. Joran Eri yang berjigdang membengkok sekali lagi. Apakah ikan yang melekat di jigdang Eri? Marilah sama-sama kita saksikan. Oh tidak, rupanya bukan ikan yang memakan jigdang beliau, tetapi karang di lautan luas yang terlekat di mata kail Eri. Beliau melepaskan semula kekarangan itu dan menyambung semula sesi permemancingan beliau. Setelah membuat berpuluh-puluh jatuhan jigdang, akhirnya tenaga Eri dan Nizam berada di tahap paling bawah. Low battery. Beliau bercadang untuk mengikat tali di pelampung yang terapung itu dan berehat sebentar bersama-sama KitKat. Setelah selesai makan dan minum, Eri menyambung berjigdang di situ sambil menunggu Nizam selesai memakan makanan beliau. Mencelupkan air sirapnya ke dalam laut entah apa tujuannya. Mungkin untuk menambah sedikit rasa masin ke dalam air sirapnya. Setelah puas berehat dan berjigdang, Eri akhirnya kumpau berjigdang di spot ini dan ingin kembali semula ke spot anti kumpau beliau. Eri pun mensetup joran beliau kepada mode trolling. Umpan ikan hidup dilempar ke dalam kayak Eri oleh Nizam. Itu bermakna, Eri mengepau Nizam sekali lagi. Umpan ikan menggeletik-geletik. Menggeletik lagi dia. Eri masih lagi mencoba untuk menghidupkan fish finder beliau sebelum beliau melemparkannya ke laut. Dan ketika ini terdapat kawanan ikan bermain di atas air. Nizam pun melemparkan Apollonya ke arah kawanan ikan itu dan berhasil memperoleh ikan cencaru yang agak kasar. Eri mengambil keputusan untuk mengepau ikan cencaru yang baru dinaikkan oleh Nizam. Dan beliau menukar umpan ikan hidup beliau kepada ikan cencaru segar yang baru dinaikkan. Adakah ikan ini akan mendatangkan hasil kepada beliau? Eri melepaskan ikatan tali beliau dari pelampung yang diikat olehnya untuk meneruskan memancing menggunakan teknik trolling ikan cencaru. Mengemaskan peralatan dan barang-barang beliau untuk memudahkan kerja ketika menrolling umpan ikan hidup. Mencoba lagi untuk menghidupkan fish finder beliau. Menunggu Nizam melepaskan talinya terlebih dahulu. Belum lagi melepaskan tali mesin jorannya dan mengayuh terlebih dahulu supaya berada lebih jauh sedikit daripada pelampung yang diikat tadi. Ini untuk memastikan supaya ikan umpan tidak berenang ke arah pelampung dan mata kail tersangkut pada tali pelampung itu.
Eri mula menekan tombol pada mesin beliau untuk menjatuhkan umpan ikan hidup cencarunya. Setelah agak panjang tali dilepaskan, beliau meletakkan joran di bagian belakang kayak dan meneruskan kayuhan gaya perlahan. Tidak sampai semenit umpan dilepaskan, umpan ikan cencaru Eri disambar buaya. Disambar oleh ikan di laut. Oi, apakah yang mau kamu lakukan itu? Jangan lakukannya seperti apa yang aku pikirkan. Akhirnya, perkara yang tidak diingini oleh seorang perekam video terjadi. Beliau ingat GoPro masih belum di-on-kan, akan tetapi kejadian sebaliknya. Apakah daya semua ini terjadi? Marilah saksikan sedikit footage daripada GoPro Nizam. Kredit to Nizam. Mesin ikan cumu. Eri meminta bantuan daripada Nizam untuk menjinakkan ikan ini. Untuk menaikkan ikan ini ke dalam kayak. Dulu kan cu. Ikan masih lagi menekan joran Eri. Brak mesinnya berbunyi. Kelihatan ikan berlegar-legar di permukaan air. Mantap. Akhirnya Nizam berjaya mencangkuk ikan itu. Alright, alhamdulillah. Aduh geng, talang geng. Mantap. Baru letak. Aku bagi cara dia terus talang ambil. Padu. Ikan itu menggelupur-gelupur di atas kayak. Huru hara. Eri terpaksa memegang bahagian ekor ikan itu untuk beberapa menit supaya ikan itu melemah dan tidak bermaya. Akhirnya setelah beberapa menit memegang ekor ikan itu, Eri pun mula mencabut mata kail yang mencangkuk pada ikan itu. Mari kita review sedikit ikan yang diperoleh oleh Eri. Ya, inilah dia hasilnya. Ikan ini bernama ikan talang. Ini merupakan ikan talang yang memakan umpan ikan cencaru yang diminta daripada Nizam. Rasanya ini merupakan ikan talang pertama yang dinaikkan oleh beliau. Mantap Pak Abu. Eri menyambung semula pancingan beliau menggunakan teknik trolling lagi. Tetapi kali ini menggunakan umpan ikan yang sudah mati karena sudah ketiadaan umpan ikan hidup. Mengayuh kayak dengan gaya perlahan. Ketika sedang asyik mengayuh dengan gaya perlahan sambil bersantai-santai bermain telepon, sekali lagi umpan ikan hidup Eri disambar. Kali ini Eri pula menyambar jorannya dan menyentap-nyentap supaya mata kail terlekat di mulut ikan. Mengayuh mesinnya dengan laju. Ikan menekan-nekan lagi. Kalau udah bukan nama rezeki. Terlucut jua walaupun setelah beberapa saat melayan ikan itu. Dengan perasaan yang kecewa, beliau menyambung semula pancingan gaya trollingnya. Dengan harapan ada penghuni monster di lautan yang luas ini menyambar umpan beliau. Sedang asyik menggelamun dengan kayuhan gaya perlahan beliau menuju ke spot anti kumpaunya, sekali lagi umpan trolling beliau disambar oleh ikan. Akan tetapi, mata kail tidak betul-betul mencangkuk di mulut ikan ataupun pada badan ikan. Berputih mata lagi beliau kali ini. Mari kita memendekkan cerita. Setelah sampai di spot anti kumpau, Eri akhirnya terpaksa menerima kenyataan bahwa spot itu kumpau baginya pada hari itu. Adakah disebabkan beliau memancing dengan membuta tuli kerana fish findernya tidak hidup? Sekarang jam menunjukkan pada pukul 2 dan angin padu telah pun datang membaham kami. Terasa seperti kayuhan kami tidak bergerak kemana-mana. Eri dan Nizam mengambil keputusan untuk berkayu pulang ke kampung. Lihatlah keadaan alun ketika ini. Padukan.
Setelah berhempas pulas memecut dengan sedaya upaya yang ada, mereka pun selamat sampai ke darat. Alhamdulillah. Entah apa yang kamu bicarakan Eri Oi. Ajum kita melihat hasil yang diperoleh Nizam terlebih dahulu. Ya, itu dia hasil daripada Nizam, 2 ekor gelama batu, seekor kerapu manis dan seekor gelama Dracula hahaha. Gelama gigi. Sekarang mari kita melihat hasil Eri pada hari ini. Kalian semua lihatlah gelagat beliau, bercakap seorang-seorang di hadapan kamera. Dan inilah hasil Eri pada hari ini. Cuma seekor sahaja yang dinaikkan, seekor ikan bernama Tanggang. Talang. Alhamdulillah, Eri tidak kumpau pada hari ini. Mari kita menimbang ikan ini terlebih dahulu. Berapakah beratnya ikan ini? Ya, itu dia, ikan talang seberat 4,2 kg sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung rancangan. Ingin saya memohon maaf sekiranya ada tersalah kata dan pertuturan. Semoga kalian semua terhibur dengan rancangan kali ini. Sebenarnya Eri dan Nizam tidak ada kena-mengena dengan Xiaomei. Sampai di sini sahaja tugasan saya pada kali ini. Selamat nonton kalian semua dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekiranya Anda ingin melihat edisi Xiaomei yang kedua, sila nyatakan di ruangan komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gratis guys.